Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita syukur pada Allah dan kita dapat sambung bacaan kita dari surah Al-Baqarah. Hari ini kita baca dari ayat 199, muka surat 31 dari juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua, muka surat 31 pada ayat dari 199. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang telah menciptakan kita dan sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa di dunia, dan dialah juga satu-satunya Tuhan
yang berkuasa di akhirat. Justru barang siapa yang menyembah Allah semata-mata tanpa mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya, itulah orang yang selamat dan berjaya di akhirat. Dan sebaliknya mereka yang kufur serta syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umatnya dan melaksanakan tanggungjawab dan kewajipannya, sehingga alhamdulillah Islam itu tersebar ke seluruh pelosok dunia. Juga selawat dan salam atas ahli keluarga baginda yang mulia, para sahabat baginda yang berjuang bersama dengannya, dan mereka yang berada di atas sunnahnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca tadi, thumma afidu min haitsu afadhan nas, thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Maksud dia, dan kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang ramai, yakni Arafah, dan mohonlah keampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, dalam ayat ni adalah sambungan kepada kisah haji yang kita baca semalam, iaitu Allah Ta'ala perintahkan kita wukuf di Arafah, dan semalam kita sebut Arafah adalah kemuncaknya rukun haji, dan tidak boleh sesiapa pun yang nak buat haji terlepas wukuf di Arafah. Dan waktunya bermula dari gelincir matahari sampailah terbit matahari besoknya. Itu waktunya. Dan waktu yang dibenarkan untuk keluar daripada Arafah ialah pada waktu malam setelah terbenamnya matahari. Lepas maghrib. Lepas maghrib, tapi lepas terbenam matahari lah. Maghrib tu di Muzdalifah. Yang masuk maghrib terbenam matahari, tapi salatnya di Muzdalifah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cerita orang jahiliyah dulu, kan mereka buat haji juga. Dan kita juga tahu orang Quraisy, dia ni kalau wukuf, dia tak wukuf di Arafah. Sebab orang Quraisy kata dia orang tanah haram, dia orang Mekah, jadi dia ni mulia, dia tak keluar wukuf di tanah Arafah kerana Arafah tanah halal. Tapi Nabi SAW dalam peristiwa haji, Nabi dah kata kepada sahabat, khudhu anni manasikakum, atau litakhudhu anni manasikakum, ambillah hajimu daripadaku. Jadi para sahabat pun tengok belakang, Nabi pun bergerak sampailah ke Arafah. Jadi Nabi wukuf di Arafah, dan semua orang wukuf di Arafah. Semua orang wukuf di Arafah. Dan jahiliyah juga, bila sampai ke Arafah dia wukuf, kata Ibnu Abbas, mereka keluar waktu matahari duduk di atas kepala puncak gunung. Maknanya tak terbenam lagi. Matahari turun dia sampai sentuh bukit. Nampak bukit tu, nampak bukit. Matahari tu duduk atas kepala bukit. Dia kata apa? Ka'annahal amaimu ala ru'usir rijal dafa'u.
Bila sampai seolah-olah matahari itu duduk atas puncak bukit seperti serban di atas kepala lelaki. Maknanya matahari itu duduk kalau panggil bertenggek, nampaklah atas puncak bukit itu, dia pun keluar daripada Arafah. Maka Nabi SAW mengakhirkan atau melewatkan keluar daripada Arafah sehinggalah terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari. Dan waktu tu Nabi SAW kata, ayyuhan nas as-sakinah as-sakinah. Okey, as-sakinah as-sakinah. Tenang, tenang, jangan gopoh. Lalu keluarlah mereka daripada Arafah menuju Muzdalifah. Lalu Nabi salat Maghrib dan Isya di Muzdalifah dengan satu azan dan 2 kali iqamah. Mana azan sekali, salat qamat, salat Maghrib, kemudian qamat, salat Isya. Di mana? Di Muzdalifah. Walam yusabbih bainahuma syai'a. Dan Nabi tidaklah bertasbih atau berzikir di antara dua itu. Maknanya selepas Maghrib terus solat Isya. Lepas Maghrib terus solat Isya. Thumma taja'a, kemudian Nabi baring hatta tala'al fajr. Nabi baring tidur sampailah terbit fajar. Nabi baring sampailah terbit fajar. Jadi kalau dilihat kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ni Muzdalifah. Jadi sebab tu kita solatlah Maghrib dan Isya di Muzdalifah, kerana pertama inilah sunnah Nabi dalam haji. Dan yang kedua, kalau orang tu tidak solat Maghrib dan Isya di Arafah, siap-siap sampai di Muzdalifah tak ada solat dia di situ. Sebab dia akan keluar, biasanya orang Malaysia sebelum matahari. Kita lepas tengah malam terus pergi. Boleh memang Nabi izinkanlah untuk pergi ke Mina awal, bagi orang yang ada hajat pergi awal. Tapi Nabi sendiri stay di Muzdalifah sampailah terbit fajar. Nabi salat subuh sampai matahari nampak kuning, bukan sampai terbit matahari, sampailah waktu kekuningan begitu, Nabi pun bergerak daripada Muzdalifah menuju Mina untuk melontar. Jadi berdasarkan perbuatan ini, hak Nabi contohkan kepada kita, menunjukkan tidak ada sunnah dari Nabi menghidupkan malam Muzdalifah. Yang ada Nabi salat Maghrib dan Isya jamak takhir di Muzdalifah. Saya pernah sebut sebelum daripada ni, ada sebahagian orang dia salat Maghrib dan Isya di Arafah. Bila dia buat begitu, satu, dia menyelisihi apa yang Nabi SAW buat. Yang kedua, dia tidak akan ada salat di Muzdalifah. Patutnya kita ni kan di Mina, kan di Mina ni orang panggil, semua ni dipanggil kawasan manasik, kawasan orang buat haji. Mina, Arafah, Muzdalifah. Dan setiap satunya ada kelebihan atau ada syiar masing-masing. Wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, Mina melontar dan juga mabit. Jadi
setiap tempat tu diagungkan Allah padanya. Jadi bila Allah Ta'ala kata fadhkurullaha indal masy'aril haram, maka zikir kepada Allah di masy'aril haram kalau mengikut sunnah ialah salat. Salat maghrib dan isyak di Muzdalifah. So kalau siapa yang salat siap-siap di Arafah, dia tak salat di Muzdalifah. Melainkan kalau dia lambat. Kalau dia tunggu punya bas ni sampai tengah malam, sampai masuk isyak, sampai, maka salatlah di Arafah. Tapi jangan asbab dia buat apa salat di Arafah, sebab nanti Muzdalifah susah. Dia kata gitu, susah, tak ada kemah, bila air pun jauh. Ini kita siap-siap, masuk je maghrib, salat terus maghrib dan isyak di Arafah. Ada yang buat macam tu. Jadi kalau buat macam tu, nampak sangat kita ni nak menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tu tunggu, ada satu kes mana cerita kan, dia kena tunggu giliran, tunggu sampai masuk isyak, tunggu lagi 9.30, orang mengatuk belakang tu. Jadi kita kata salatlah maghrib isyak di Arafah sebab abah kita dah lambat, so kita salatlah. Tapi kalau lah maksud je maghrib, nak salat maghrib dan isyak, Allah, itu kita panggil nampak sangat kita ni ada alasan lain daripada bukan masyaqqah lah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata sampai ataupun thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Okey, cerita cerita Quraisy ni memang mereka tak bergerak lah. Sebab orang-orang Quraisy dia memang duduk di Muzdalifah dah. Fa innahum lam yakunu yakhrujuna minal haram fayaqifu fi tarfil haram inda adnal hil wa yaquluna nahnu ahlullah fi baldatihi wa qattanu baitihi. Rawal Bukhari an Aisyah qalat kanat Quraisy wa man dana dinuha yaqifuna bil Muzdalifah wa kanu yusammuna al-hims wa kana sa'irul Arab yaqifuna bi Arafat. Kata Aisyah, dulu Quraisy duduk di wukuf di Muzdalifah, orang Arab lain di Arafah. Jadi dua wukuf, dua tempat, satu di Muzdalifah, satu di Arafah. Jadi bila Nabi datang, Nabi memerintahkan semuanya wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Dalam ayat ni ada satu isyarat. Apa dia? Thumma afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kenapa datang ayat ni setelah perintah keluar dari Arafah? Innallaha kathiran ma ya'murullahu bi dzikri ba'da qada'il ibadat. Pertama, biasanya Allah Ta'ala banyak dalam tempat agama kita ni, Allah perintahkan istighfar setelah selesai ibadat. Jadi waktu keluar daripada Arafah tu diperintahkan untuk memperbanyakkan istighfar. Begitulah juga setelah daripada selesai solat.
kita solat, lepas tiap kali solat sunat kita istighfar 3 kali. Begitulah juga bila seorang tu keluar daripada Arafah selesai ibadat, Nabi SAW ataupun Allah Ta'ala memerintahkan supaya memperbanyakkan istighfar. Satu boleh jadi kerana nak minta ampun kalau ada kekurangan kita yang berlaku pada waktu-waktu yang begitu berharga. Satu. Yang kedua, dia juga menunjukkan keampunan Allah kepada orang yang sedang beribadat ataupun dalam kes ni sedang berwukuf. Lepas tu antara kelebihan atau kemuliaan wukuf di Arafah ialah apabila mereka keluar daripada Arafah, mereka keluar dalam keadaan dosa yang terampun. Dia keluar dengan dosa yang terampun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita keampunannya pada setiap ibadat yang kita lakukan. Kerana innal hasanati yudhhibna sayyi'at. Amalan-amalan baik ni boleh menghapuskan dosa-dosa. Termasuklah wudu, termasuklah solat, dan apatah lagi kalau dia merupakan ibadat agung seperti wukuf di Arafah. Kerana itu diperintahkan kita macam tu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebut dalam tafsir kita ni beberapa doa istighfar yang boleh kita baca, untuk mendapatkan keampunan Allah. Antara yang kita sebut tadi, istighfar selepas salat 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian lafaz istighfar ada yang paling panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang ini dipanggil Sayyidul Istighfar mengikut riwayat hadis dari Al-Imam Al-Bukhari daripada Shaddad bin Aus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kelebihan Sayyidul Istighfar, waktu kita dah baca zikir pagi dan petang, siapa yang baca di waktu malam, dia mati malam tersebut, matinya masuk syurga. Dan siapa yang baca di pagi hari, dia mati pada hari tersebut, dia masuk syurga. Dan inilah sunnah. Berbeza dengan orang-orang yang ajarannya menyimpang daripada sunnah, di mana mereka ada zikir yang kalau baca tak mati. Ada orang ni dia kata dia ada zikir, kalau baca tak mati. Dia pun rekod lah zikir mana tak tahulah, selawat apa dia panggil. Siapa lama tu, apa 300 tahun ada. Pokok dia lah cerita ni, kita tak tahulah kenapa macam tak betul. Tapi nak sebutnya ada orang dia suka zikir ni, kalau zikir tak mati. Siapa orang tu 300 tahun kononnya. Lepas tu 300 tahun tu macam mana orang 300 tahun. Dia mimpi pada Nabi. Nabi kata, kamu tak nak jumpa aku ke? Maka pagi esok tu dia tak baca zikir dia, dia baca biasa tu, dia mati. Hebat sangat zikir dia. Siapa boleh tolong, boleh halang malaikat maut ambil nyawa. Kita katakan, kalau mengikut sunnah, Nabi tak pernah ajar zikir tak mati. Tapi Nabi ajar zikir andai mati masuk syurga. Salah satunya ialah Sayyidul Istighfar. Jadi kita baca tu lah. Sebab kita tak boleh nak halang, tak tahu pula bila ajal kita. Tapi kita pakat baca, mudah-mudahan andai ditakdirkan
hari itulah hari ajal kita, maka Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Kemudian antara istighfar yang boleh dibacakan juga, iaitulah doa dalam solat. Doa dalam solat. Doa ni boleh dibaca dalam sujud, boleh baca, dan dalam tasyahud akhir pun boleh baca. Kerana Nabi SAW ataupun mengajarkan kepada seorang sahabat, iaitulah Abdullah atau itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dia minta spesifik dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu doa yang aku boleh baca dalam salatku. Lalu Nabi SAW sebut, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ingat dah tak? Kalau tak ingat, kita baca sekali sama-sama. Kurang-kurang kita dapatlah baca sekali. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini antara istighfar yang moleklah untuk kita baca, terutamanya dalam salat. Selepas innaka hamidum majid tu kita boleh baca. Nak baca dalam sujud pun boleh. Baik, kemudian ayat yang seterusnya, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan apabila kamu telah selesaikan ibadat haji kamu, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Adalah menjadi kebiasaan orang Arab jahiliyah di musim haji ni berbangga-bangga dengan keturunan. Dia sebut ni Quraisy ni, kita ni orang Quraisy daripada sekian kabilah dia. Hari ni pula muncul pula, hari ni sibuk aku di keturunan sekian kabilah dia. Dia menyebut keturunan dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana ahlul jahiliyah yaqifuna fil mausim fayaqulu ar-rajulu minhum kana abi yut'imu wa yahmilu al-hammalat wa yahmilu ad-diyat laysa lahum dhikrun ghaira fa'ali abaihim. Kata Ibnu Abbas, orang jahiliyah ni duduk di musim haji cerita ayah aku dulu sekian, keturunan aku dulu sekian, nenek moyang aku sekian. Dia bangga dengan keturunan dan kabilah dia. Ke zaman dulu tu ta'assub kabilah ni kuat. Zaman dulu ni ta'assub kabilah tu kuat. Jadi dia cerita keluarga dia, keluarga kita sekian begini. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau dah selesai haji, banyakkanlah berzikir kepada Allah. Dan ayat ni lah juga yang kita faham
apabila kita duduk-duduk di Mina, yang kita kena buat ialah banyakkan zikir. Sama juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW sebut ayyamu Mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari kita makan, hari kita minum, hari kita berzikir. Dia macam camping, perkemahan besar-besaran. Duduk di Mina tu buat apa? Patutnya banyakkan zikir. Masa tu zikir apa yang kita nak baca? Masa ada tu takbir lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal lepas raya dah. Dalam masa yang sama, berzikirlah kepada Allah dengan zikir-zikir yang lain. Nak baca Quran ke, nak buat majlis ilmu ke. Kalau Dr. Abu Anas, Dr. Wasik, sepanjang saya dah ikut dia, antara hikmat Nabi SAW solat di Mina pada setiap waktu, qasar pada waktu dia. Nabi ni dia qasar pada waktunya. Maknanya masuk subuh semayang subuh, masuk zuhur semayang zuhur, masuk asar semayang asar, masuk maghrib semayang maghrib, masuk isyak semayang isyak. Nabi tidak jamak, tapi Nabi buat qasar sahaja. Zuhur Nabi solat pada waktu zuhur 2 rakaat. Asar Nabi solat asar 2 rakaat. Maghrib Nabi solat 3 rakaat. Isyak Nabi solat 4 rakaat. Isyak 2 rakaat. Jadi Nabi qasar. Nabi qasar. Kemudian bab yang solat tamam di Makkah ni memang pada orang yang bermusafir, pada orang yang bermukim atau duduk di Mekah. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sembahyang tamam. Pasal dia ada rumah di Mekah, maka sebahagian sahabat pun ikutlah, termasuklah siapa Abdullah ibnu Mas'ud kan. Dia pun sembahyang juga, pasal imam sembahyang 4, dia pun sembahyang 4. Bila orang kata kenapa dia sembahyang 4, orang apa tu kan sunnah sembahyang 2, dia kata sebab imam sembahyang 4, imam sembahyang 4, dan al-khilafu syar, dia kata berbeza, khilaf tu ada syar. Jadi kita ikut imam lah. Tapi menjadi imam tu selalu boleh, aulanya dia ikutlah Nabi SAW. Maka antara hikmat pada setiap salat ni kita mayang pada waktu dia ialah kita tak putus lama antara waktu dengan waktu yang kita isi dengan zikir. Bagi contoh, kalau kita semayang jamak takdim zuhur, pukul 2, pukul 1 semayang zuhur, jamak takdim. Kita nak jumpa pula maghrib tu dekat 6 jam, 7 jam. Lama. Jadi kadang-kadang putus kita sebab tak semayang ni macam-macam. Kalau sunnah Nabi, dia semayang pada waktu dia. Zuhur kita semayang, lepas semayang kita zikir. Lepas tu asar, lepas asar kita zikir. Maghrib, lepas maghrib kita zikir. Dan boleh diisi pula dengan majlis-majlis ilmu. Sebab kita duduk di Mina ni cerita nak makan, nak minum, nak zikir. Nak puasa tak sunat, tak boleh haram. Makanlah. Sebab tu kita makan hari raya ni ibadat. Makan tu jadi ibadat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Thumma innahu ta'ala arsyada ila du'aihi ba'da kathrati dzikrihi fa innahu madhannatul ijabah. Kemudian Allah Ta'ala ajar supaya berdoa waktu di Mina tu.
banyakkanlah juga berdoa dan Allah suruh banyak doa akhirat. Allah Ta'ala kata siapa yang doa untuk dunia, dia tak ada bahagian akhirat. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia, maka tiadalah baginya kebaikan di akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara mereka ada yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi kena ingat, inilah tepatnya Allah Ta'ala sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, doa ni sangat-sangat digalakkan baca, walaupun pagi kita famous. Orang lain baca belaka. Bila orang lain baca belaka, macam nampak macam benda tak sahu ataupun benda tak special. Common biasa dah orang baca doa tu. Tu imam pun hak dia nak doa hak mendayu-dayu, ya Allah ya gini. Sebenarnya doa Rabbana ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara doa yang terbaik. Terbaik sebab apa? Pertama, sebab doa ni asal dia ayat Quran. Nombor satu sekali. Mana-mana doa yang ada dalam Quran, ia adalah doa yang Allah sendiri ajarkan kepada kita. Jadi seolah-olah ni skema ni, kalau kita nak minta peruntukan, hak nak beri peruntukan tu ayat kepada kita, muat gini aku bagi. Kalau orang ajar kita buat macam tu, nak minta projek, dia ajar step-step dia. Agak-agak kalau kita ikut step tuan punya projek sendiri bui, dapat ke tidak projek tu? Kalau kita dengan manusia lah, nak minta permohonan, dah, awak buat sekian, nanti saya luluskan. Dia sendiri ajar. Kita nak minta orang lain ke tak? Tak. Itu kelebihan pertama, bila doa dari Al-Quran, dia adalah doa yang Allah sendiri ajarkan. Satu, doa Rabbana. Yang kedua, doa Rabbana ni pula Allah ajarkan dalam ayat berkaitan haji, yang merujuk kepada ibadat yang sangat besar. Dan yang ketiga, doa ni menghimpunkan asbab kebaikan dan menghindarkan asbab keburukan. Menghimpunkan maknanya tak ada dah terlepas daripada doa ni. Apa hajat kita tak lari daripada tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maknanya hajat kita pertama kebaikan di dunia. Nak rezeki ke, nak anak ke, nak berjaya ke, nak sihat ke, nak pandai ke, nak gapo pun tak akan lari daripada pertama kebaikan dunia. Lepas tu kita nak syurga, nak nikmat dia, nak duduk alam barzakh baik dan sebagainya. Ni kebaikan akhirat, tak ada yang terlepas. Wa qina adzabannar, kita minta keselamatan daripada azab api neraka. Ni adalah doa menghindari mudarat sebesar-besarnya. Jadi walaupun doa ni pendek, tetapi menyeluruh kepada semua hajat manusia. Sebab itulah doa ni sangat-sangat agung. Sangat-sangat agung. Lalu doa ni kalau mengikut hadis riwayat
Fathul Bari, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, okay, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ni sering kali dibacakan oleh Nabi walaupun di luar musim haji. Macam kita lah, okay? Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki atau Nabi ni dia pergi ziarah seorang lelaki yang sakit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya dia, apakah kamu mendoakan sesuatu kepada Allah dalam keadaan ini? Lalu dia kata, ya. Apa yang kamu doa? Dia kata, Allahumma ma kanat mu'aqibati bihi fil akhirah faj'ajjilhu li fid dunya. Orang tu sakit tau. Jadi Nabi kata, mu ada doa apa-apa ke Allah? Dia kata, ada. Apa doa? Ya Allah, kalaulah aku ni ada pembalasan di akhirat, maka segerakanlah dia di dunia. Faham tak? Dia takut pembalasan akhirat. Dia kata, kalau aku ni ada pembalasan akhirat, janganlah bagi di akhirat, kamu hukumlah aku di dunia. Nabi kata, subhanallah, subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'uhu. Kamu kalau minta lagu tu, kamu tak mampu. Nak tanggung azab ni bukan barang mudah. Jangan kata kalau adalah pembalasan atau Tuhan nak hukum di akhirat, mintalah Allah Ta'ala tak hukum kita akhirat dan segerakan dia di dunia. Macam sebab kita tahu gapo-gapo berlaku di dunia, akhirat dah tak ada dah. Kalau orang tu hukum pancung, dia bunuh orang, hukum pancung di dunia, akhirat settle. Mana siapa-siapa yang sudah dihukum di dunia, insya-Allah tidak lagi menjalani hukuman di akhirat. Jadi orang ni dia faham gitu, dia kata, ya Allah, kalau aku ni ada pembalasan di akhirat, maka segerakanlah dia di dunia supaya dia tak kena balas di akhirat. Nabi kata apa? Subhanallah, kamu tak akan mampu kalau kamu doa macam tu. Memang sakit sungguh, dia kata. Pasal azab ni bukan benda kita minta. Lalu Nabi kata, alangkah baiknya kamu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu selepas dia mengamalkan doa tersebut, dia pun sembuh. Jangan main-main, jangan minta azab ni, jangan minta baik ya dengan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita tahu kita ni kurang banyak, tapi kita juga tahu rahmat Allah ni maha luas. Jadi minta kebaikan dunia, minta lagi kebaikan akhirat, minta lagi selamat daripada api neraka. Walaupun dia tu banyak dosa, walaupun dia tu jahat, walaupun dia apa juga keadaan dia, jangan pernah putus asa minta kebaikan dari Allah. Jangan pernah putus asa minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Baik, jadi itu bab kelebihan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan penghujung ayat ni Allah Ta'ala kata, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka itulah orang yang mendapat bahagian dari apa yang mereka usahakan. Daripada mereka usahakan. Dan Allah sangat cepat perhitungannya. Itulah kita mencari kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang doa begitu, dialah orang yang beruntung. Jangan doa dunia saja, dan jangan doa
akhirat saja. Doalah kebaikan dunia dan doalah kebaikan akhirat. Ya. Dan Allah ni maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, engkau ampunkanlah aku dan rahmatilah aku. Dua benda kita minta, rahmat dan keampunan. Sebab Allah ni dia gabungkan sifat ampun dia dengan sifat rahmat dia, menunjukkan kalau hadis yang sangat agung, Allah Ta'ala ni selama hamba-Nya kenal dia ni Tuhan yang maha pengampun dan minta keampunan, dia akan ampunkan dan dia tak kisah pun banyak mana dosa. Buat lagi, ampun lagi. Buat lagi, ampun lagi. Buat lagi, ampun lagi. Jadi janganlah kita putus asa dari kebaikan Allah. Mintalah dari Allah, walaupun kita rasa kita tak layak menerimanya. Ya, aku ni banyak dosa, dia kata. Aku ni banyak salah, bukannya orang baik. Rasa tak layak nak terima kebaikan. Dunia pun tak layak, akhirat pun takut-takut tak layak. Jangan kata lagu tu. Walaupun kita rasa tak layak, mintalah kebaikan. Dia kata, boleh tak saya ni malas sikit buat amal, nak minta juga kebaikan akhirat. Minta. Saya ni baru je taubat ni, zaman dulu saya ni macam-macam nakal. Kita kata, minta. Minta, jangan putus asa. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dosa ni, kesalahan dulu pun tak habis lagi, mengaji pun tak pandang. Minta. Tidak ada yang menghalang kita daripada rahmat Allah. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita keampunan, rahmat, kebaikan dunia dan juga lebih-lebih lagi kebaikan akhirat. Wallahu Ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.